Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang berbahagia pengerusi surah Ar-Rawdah, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya hadirin, hadirat, hadirin para jemaah, bakal ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan? Kaifa halukum? Alhamdulillah, semua belajar bahasa Arab sini. Jadi harap-harap ini semua sihat walafiat. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini, alhamdulillah, kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat wal afiah. Sehat dah ni kan? Boleh datang ke masjid, boleh datang ke surau. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat kita ataupun saudara-saudara mara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah kesihatan. Bila dah masuk umur 30-an ni, dia kesihatan dia makin merosot lah. Kita makin tua tak ada yang makin muda lah, tak ada kan. Bila dah masuk 50 siri ni, dia kita punya ni dah slow dah, antibody kita pun dah tak berapa kuat dah. Sepatutnya semakin berusia kita, semakin tua kita, semakin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tanggungjawab kita ni ialah kita nak kena ajak pula anak-anak muda ni untuk datang ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah juga kita dalam keadaan yang masih lagi Allah berikan keamanan. Boleh lagi hidup dalam keadaan yang pagi-pagi lepas solat subuh boleh bahan roti canai. 3 keping, seorang 3 keping. Lepas tu apa lagi kita tarik kan? Kena capati memang sedap lah. Jadi kalau yang tak bekerja tu pagi-pagi, ada masa untuk pergi kedai mamak kan, nak bersarapan dengan kawan-kawan ni. Kita punya cycle lah. Bila kita dah kata dah tak ada apa-apa ni, seronok kita bersama dengan jemaah-jemaah surau, jemaah masjid. Alhamdulillah tuan-tuan, kita diberikan nikmat keamanan. Sahabat-sahabat kita dan juga saudara kita di Palestin diuji dengan apa dia? Allah Ta'ala uji mereka dengan peperangan. Dalam keadaan kehidupan mereka tidak setenang kita di sini. Mereka setiap hari diuji dengan bom. Ada saudara mara kita di sana yang dibunuh, ditembak dan dibom oleh penjenayah Zionis. La'natullahi alaihi. Laknat. Tak ada perasaan kemanusiaan, tak ada perasaan kesian. Kita kalau kita tengok anak siapa ni kan, tiba-tiba kita jumpa seorang budak ni, budak-budak kecil, tak tahu main daripada mana. Apa perasaan kita? Kita rasa pada kesian. Anak siapa ni, tak tahu siapa kan, tak, dengan mak ayah yang tak ada. So kita akan rasa pada dari sudut manusiawi ya, kemanusiaan, kita akan rasa pada kesian kan. Orang yang tak ada mak ayah ni kita pasti. Tapi yang jelasnya Zionis ni
Mereka akan buat apa sahaja untuk apa dia? Untuk menghancurkan umat Islam di Palestin, di Gaza. Jadi tuan-tuan, kita doakan saudara kita di Palestin selamat dan dipermudahkan urusan mereka, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kejayaan. Insya-Allah, moga-moga suatu hari nanti umat Islam berjaya menguasai kembali bumi Palestin, akan menjadi milik umat Islam insya-Allah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ni Allah taala jadikan kehidupan kita. Kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala telah jadikan mati dan hidup ini adalah sebagai ujian, yang mana Allah Ta'ala nak lihat daripada kehidupan yang kita duduk hidup pada hari ini ni, Allah Ta'ala nak uji kita. Saya ada ujian, tuan-tuan ada ujian. Setiap kita ada ujian yang berbeza. Ni sekarang ni musim apa dia? Musim cuti sekolah. Ramai orang pergi mengerjakan umrah, haji tahun depan. Ada yang cuti sekolah ni balik kampung, betul tak? Ada yang balik Kedah, ada yang balik ke Kelantan, ada balik ke Terengganu, ada yang balik ke Pahang. Jadi setiap orang dia ada ujian dia. Betul tak? Kalau yang di Pantai Timur diuji dengan banjir, banjir. Ada yang rumah dia tenggelam, rosak disebabkan apa? Banjir. Itu ujian untuk saudara kita di Pantai Timur dan sebagainya. Ada juga ujian untuk saudara-saudara kita yang balik ke kampung mengadap jam. Mengadap jam. Itu baru cuti sekolah, belum cuti raya lagi. Itu paling best lah, kita makan roti dengan jam. Itu pun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga Allah Taala uji di kalangan kita ni dengan kesenangan. Kesenangan dengan makna katanya, kesenangan dia ada menyebabkan dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh juga. Ustaz pesan masuk diri Ustaz sendiri juga kan. Kadang-kadang pesanan tu kena tuju pada diri kita sendiri. Sebab tu bila kita baca Quran ni, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, jangan kita duduk tuding jari pada orang lain, tuding pada diri kita sendiri. Cerita pasal munafik dalam Quran, kenapa kita duduk tunjuk pada orang lain kan? Cuba kita tujukan ayat tadi pada diri kita sendiri. Ini masalah kita. Masalah kita suka menyalahkan orang lain. Padahal kita punya kain ni, kain pelekat terkoyak juga kat bawah ni. Terkoyak besar. Cuma kita tak perasan Jadi makna katanya, kehidupan kita ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang bijak, dia akan menggunakan kehidupan dia ni adalah untuk akhirat dia. Jangan fikir dunia saja. Kalau kita fikir untuk akhirat, nescaya dunia akan mengejar kita. Sebab itu Nabi SAW sebut pada dia, orang yang bijak ni adalah orang yang ingat kepada mati. Macam mana ingat mati? Kalau dia bekerja, dia akan ingat ni. Kalau dia bekerja, dia akan ingat kerja yang dia buat tu mestilah dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Betul tak? Kalau kita hidup di dunia ni, apa tanggungjawab kita sebagai Muslim? Solat. Kalau hang
hang bekerja 24 jam, 8 jam sehari kan, sampai tak ada masa nak apa dia, nak berhenti solat dan sebagainya, itu menandakan apa dia? Bukan lagi bekerja untuk akhirat. Bukan lagi kita hidup ni untuk akhirat kita. Saya dengar pengalaman kawan-kawan saya lah, ejen takaful. Dulu ada kawan saya ni, masa mula-mula dia jadi ejen, dia kata dulu dia selalu solat dan kadang-kadang tak solat. Kalau solat pun kadang-kadang dia bukan musafir. Kalau musafir bolehlah jamak kan. Dia selalu solat di akhir waktu, macam kita jamak surit kan, akhir waktu. Solat zuhur contohnya dah nak masuk waktu asar, bila masuk azan terus solat asar. Tapi lama kelamaan dia pun rasa, dia sedarlah dengan diri dia, dia nak cari apa sebenarnya dalam hidup dia. Dulu dia buat apa-apa benda sahaja mesti ada benda yang tak kena. Sebab apa dia? Sebab dia buat tu semata-mata untuk mencapai kekayaan semata-mata. Kita kena ingat, apabila kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan buat kerja secara bersungguh-sungguh, bekerja dengan amanah, bekerja dengan penuh kejujuran, buat sungguh-sungguh lah. Betul tak? Tapi kalau kita buat kerja acuh tak acuh kan, bila orang minta suruh siapkan file apa semua, tak mampu untuk siapkan pada waktunya. Begitulah tuan-tuan, ujian yang Allah Ta'ala jadikan dalam kehidupan kita. Okey, baik, hari ini kita nak mentadabbur. Saya pilih satu ayat untuk kita sama-sama tadabbur, untuk sama-sama kita bincang, yang mana ayat ini merupakan ayat yang menceritakan tentang golongan munafik, iaitu ayat ke-13 surah Al-Baqarah. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat maksud kepada ayat ini. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang itu telah beriman. Siapa orang beriman? Ini merujuk kepada golongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjawab, patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Maksudnya, apabila golongan munafik disuruh supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman dengan hari kiamat, maka apa jawapan mereka? Apabila diajak, apabila disuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jawapan orang munafik ni, mereka kata pada, takkanlah kami nak beriman sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni beriman kan? Itu jawapan dia. Orang ni kalau dia hidup dia, kalau dah nak bagi alasan, dia akan bagi juga 1000 alasan. Betul tak? Munafik munafik. Patutkah kami ini beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh itu? Ketahuilah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak mengetahui hakikatnya
yang sebenar. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyuruh golongan munafik supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Disuruh supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang salih. Tapi apa jawapan golongan munafik tadi? Mereka membantah. Membantah dalam keadaan mereka memberikan alasan. Kena ingat memberikan alasan. Adakah kami ni nak beriman sebagaimana golongan yang bodoh ni beriman? Mereka anggap apa dia? Golongan para sahabat ni adalah golongan yang bodoh, golongan yang sufaha, golongan yang sufaha. Ini perangai orang munafik. Orang yang munafik ni dia suka bagi alasan. Apabila kita ajak buat benda-benda baik, dia akan kona kot lain, dia akan pusing kot lain. Kalau dalam sejarah Islam kita ada siapa tokoh munafik tu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul tak adalah benda jahat yang tak dia buat. Apa benda jahat yang dia tak buat pada Nabi? Dia menipu Nabi. Apa lagi? Dia fitnah Nabi. Macam-macam benda lah dia buat. Ini perangai orang munafik. Perangai orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni asalnya dia adalah orang yang baik je. Orang yang baik macam kita ni. Datang masjid, datang surau, sembahyang belakang Nabi. Jadi sebelum Nabi dan sahabat Muhajirin berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah orang yang sangat berpengaruh. Dia ada pengaruh dia. Bila dia bercakap mesti ada orang dengar cakap dia. Betul tak? Apabila dia bercakap akan ada orang dengar dia. Ini pengaruh dia hebat. Hebat pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Tapi Allah Ta'ala nak puji sikit je. Sikit je Allah Ta'ala nak puji dia, iaitu dengan apa dia? Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, maka sedikit sebanyak pengaruh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi makin berkurang, tenggelam lah. Tenggelam dia. Sebab itu jangan main-main, tuan-tuan. Orang yang ada pengaruh ni jangan main-main. Apabila dia ada jawatan, memegang jawatan sebagai pemimpin dan sebagainya, kena ingat itu adalah sebagai ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat, pemimpin ni, kita jadi pemimpin, jadi ketua ni, dia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan satu bentuk kemuliaan, bukan untuk kita nak tunjuk-tunjuk pada orang, bukan kemegahan. Tapi apa yang kita pimpin tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya, kau buat apa hari ni, kan? Dengan jawatan yang kau ada tu, apa benda yang kau buat? Adakah kita mengajak orang untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala akan tanya balik ke pimpinan kita. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah orang yang asalnya dia ada pengaruh. Bila dia cakap, pengikut dia akan dengar lah. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ni, masyarakat Ansar pada masa itu berjanji untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ni sebagai pemimpin. Tapi apabila pengaruh dia semakin berkurangan dengan kehadiran Nabi dan para muhajirin ni, maka dia memasang strategi untuk untuk menjatuhkan Nabi dan juga umat Islam. Maksudnya jadi duri dalam daging. Duri dalam daging. Jadi adalah macam-macam dia buat pada Nabi. Tapi nak ceritanya, Nabi SAW
Nabi bersifat dengan sifat pemaaf. Sehingga pada satu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ni dah nazak, dah mula sakit nak mati. Dia pesan kepada anak dia, Abdullah, kamu pergi berjumpa dengan Rasulullah, minta dengan Rasulullah jubah yang baginda pakai itu untuk kafankan jenazah. Nabi bagi pada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk kafankan jenazah dia. Bukan setakat itu, dia minta Nabi SAW untuk apa dia? Solatkan jenazah dia. Jadi pada mulanya siapa dia? Umar bin Al-Khattab bersama dengan baginda pada masa itu, dia menentang keras Nabi SAW untuk solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi disebabkan perasaan kasih Rasulullah, sifat pemaaf yang ada pada Rasulullah SAW, Rasulullah pergi solat juga pada jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Kemudian turunlah perintah satu ayat yang melarang Nabi untuk berbuat demikian. Itu ijtihad Nabi lah, sebelum adanya larangan daripada ayat tadi. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu bahawasanya Nabi SAW ni bersifat dengan sifat pemaaf. Kalau Nabi bersifat dengan sifat pemaaf, apatah lagi kita ni sebagai kata apa dia? Sebagai orang biasa, sebagai umat kesayangan Nabi SAW, kalau boleh kita maafkanlah kesalahan yang kecil-kecil ini kan. Kalau ada sedikit sebanyak yang berlaku pergolakan, pertelingkahan antara kita ni, bermaaf-maafanlah, insya-Allah. Jadi kita berbalik kepada ayat tadi. Apabila golongan munafik ini diseru supaya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa mereka buat? Mereka membantah. Alasannya apa dia? Takkan aku nak ikut macam mana orang bodoh ni beriman kan? Sahabat-sahabat ni kira macam bodoh lah. Kata macam tu. Kemudian Allah Ta'ala membantah balik kata-kata mereka tadi dengan Allah Ta'ala sebut dia, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lam. Kalau Allah Ta'ala jawab dalam Quran ni, maksudnya bukan biasa-biasa, dirakamkan dalam Al-Quran. Maksudnya Allah membantah balik perkataan mereka tadi, nak bagi tahu apa dia? Kamu sebenarnya yang bodoh tu adalah kamu. Ini yang bahaya ni. Orang yang sesat tak mengaku dia sesat. Pernah jumpa tak orang yang buat ajaran sesat, dia mengaku dia sesat? Ada tak Haji? Tak ada. Dia akan kata apa dia? Kami terima wahyu lah, Nabi kami tadi baru terima wahyu dekat tu, belakang Zoo Negara. Dia kata apa dia? Innaka laminal mursalin. Dia kata ayat tu turun pada dia, sesungguhnya kamu ni di kalangan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Orang yang sesat ni, dia tak akan mengaku bahawa dia tu sesat. Betul tak? Sebab tu kalau kita berjumpa dengan orang yang jahil macam ni, tak guna kita berhujah dengan dia. Dia akan ada hujah dia. Dia akan ada dia punya logik dia untuk menjawab balik soalan-soalan kita tadi. Sebab tu kalau kita nak bagi hujah, boleh je bagi hujah kan. Contoh macam golongan munafik tadilah, apabila diajak untuk buat benda baik, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa jawapan mereka? Mereka akan memberikan seribu alasan. Sebab itu antara tanda munafik yang disebut oleh Nabi SAW ialah apabila dia bercakap, wa idza haddatsa kadzab. Kalau dia bercakap, apabila dia bercakap, buka je mulut, bohong, lipat orang. Saya percaya ramai kat sini dah kena lipat ni kan. Kena lipat dengan orang, kena gulung lah macam-macam. Janji pukul 3,
Main-main pukul 6 petang. Betul tak? Sebenarnya kita kena ingat, sebenarnya 1 minit ataupun 1 saat yang kita ada tu boleh menyelesaikan 1000 masalah. Sebab itu kita katakan masa ni adalah emas. Tuan-tuan ada emas tak kat rumah? Ada emas tak? Ada simpan emas tak? Kalau kita rasa berharganya emas tadi, macam itulah dengan masa. Kalau orang buat bisnes ni 10 minit tu rasa berharga. 10 minit tu rasa berharga. Sebab tu saya kalau jumpa orang, saya ada appointment ke apa benda, saya akan datang awal. Kata awal tak apa, sampai setengah jam tak apa, setengah jam awal tak apa. Cuma janganlah lambat. Kalau dia berjanji dengan orang, tiba-tiba memang tak nak tunai janji tadi, dia ada sifat munafik tadi lah. Kita tak nak dah menghukum dia ni munafik, tapi boleh faham sendiri lah kan. Itu yang Nabi sebut kepada kita. Orang hari ni tak malu-malu dah. Dia nak bohong orang, nak apa dia, nak lipat orang. Yang paling canggih sekarang ni, dia tak malu buat live dekat Facebook semata-mata nak tipu. Buat statement kan, contohnya nak lipat orang ni. Tak malu-malu dah. Ibaratnya dia nak bagi tahu, dia nak hebah diri dia ni, hari ni aku nak tipu orang. Tipu orang tu satu hal, kemudian duduk fitnah orang. Fitnah ni kalau Allah, kalau kita dah fitnah orang, dia tak buat benda salah. Kalau fitnah yang kita buat tu tak betul, kita kena minta maaf dengan orang yang kita fitnah tadi. Kalau tak, merangkak kita di akhirat. Sebab tu setiap hari kehidupan kita ni kena penuh dengan istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni bukannya malaikat, kita bukan nabi. Setiap hari kita akan jumpa orang baru ni. Pergi kedai mamak, hari ni kita jumpa sahabat baru kan. Dalam masa yang sama kita tak sedar, kita sudah menyakiti hati kawan kita, orang yang kita kenal. Dia ni aku rasa pernah nampak dia buat apa kan. Ada je modal kita nak ngata dekat orang. Sebab itu setiap hari kena istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh apa dia? Keinsafan. Taubat sungguh-sungguh lah. Taubat sungguh-sungguh. Dan kena pastikan kehidupan seharian kita ni, kita pergi ke tempat-tempat yang baik. Kalau kita banyak pergi ke masjid, tiba-tiba pada masa tu Allah Ta'ala tarik nyawa kita, meninggal dekat masjid, Alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba kita meninggal masa tu, mati dekat kelab malam, apa jadi? Itu masalah tu kan. Sebab tu kita digalakkan untuk solat berjemaah di masjid. Banyakkan habiskan masa di masjid. Kalau yang bekerja tu, Alhamdulillah lah, bekerja kerana Allah SWT, nanti tempat kerja pun dikira sebagai mati yang baik kan. Mencari nafkah untuk menyara kehidupan, menyara ahli keluarga kita. Ingat Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memberikan kita nikmat kesihatan yang baik. Orang yang Allah Ta'ala tarik kesihatan ni, macam-macam benda dia tak boleh buat. Cuba tanya orang yang sakit terlantar dekat rumah, tak boleh nak bangun, nak pergi kerja tak boleh. Biasa Allah Ta'ala uji dia kan. Allah Ta'ala uji dia. Itu ujian untuk dia. Cuba tanya dia, Haji ni kalau bangun ni, Haji nak pergi mana? Saya kalau Alhamdulillah, kalau sihat ni, saya nak pergi masjid. Tanya, cuba tanya. Kita tanya tu untuk apa dia? Untuk
supaya kita rasa insaf dengan apa yang kita ada. Kita yang sihat tak boleh datang masjid kan, tak boleh datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok, pergi ziarah orang sakit, supaya kita rasa apa dia? Supaya ada rasa keinsafan. Pergi ke kubur, kerana dengan kita melihat kematian tadi dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah mati itu sebagai peringatan kepada kita. Dia masalahnya kita ni duk rasa muda, duk rasa muda lagi, duk rasa tak ingat mati. Tu yang jadi masalah tu. Cuba ni yang duk sibuk dengan, terlalu sibuk sangat dengan benda-benda lain ni, cubalah pergi ziarah orang mati. Ada masa pergi basuh tanda-tanda surau ni, supaya dia dapat membersihkan jiwa kita ni daripada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat mazmumah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja perkongsian tazkirah Jumaat pada hari ini. Jadi pesanan tadi ataupun perkongsian tadi adalah untuk diri saya sendiri dan juga untuk diri tuan-puan lah. Kerana pada tazkirah ni dapat memberikan manfaat kepada kita. Kadang-kadang kita ni perlu kepada peringatan. Perlu kepada peringatan. Sebab dah lama dah, kadang-kadang kita dah lama tak dengar tazkirah ni, kadang-kadang kena ketuk tu biasalah. Hati kita terkena ketuk sikit. Sebab bila kita dengar kuliah-kuliah ilmu ni, insya-Allah dia dapat melembutkan hati kita, dia dapat memperbaiki hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja. InsyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi di lain masa insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.